Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua yang menonton Sembang Santai Kependudukan. Dan Sembang Santai ini adalah salah satu forum yang kami akan adakan pada petang ini. Ianya membincangkan mengenai dengan tajuk yang orang kata je lebih kepada kependudukan lah. So tajuk kita pada hari ini adalah kita akan berbincang mengenai dengan Malaysia negara tua. Okey, sebelum kita pergi kepada perbincangan kita pada petang ini, saya untuk memperkenalkan para panel-panel kita pada petang ini. Kita mempunyai 3 orang panel yang terdiri daripada mahasiswa Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sebelum saya memperkenalkan kita punya panel pada hari ini, mesti ramai tak tahu kan siapalah yang tengah bercakap ni kan. Okey, saya merupakan moderator forum kita pada petang ini. Okey, nama saya Khairul Azhar bin Nasruddin. Saya berumur 24 tahun dan kini saya merupakan pelajar ijazah sarjana muda pendidikan geografi di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Baiklah, seterusnya saat yang ditunggu-tunggu, kita akan memperkenalkan panel-panel kita pada petang ini. Okey, kita terus kepada panel kita yang pertama untuk perkenalkan diri. Dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zul Amir bin Ali, berumur 23 tahun, mengambil jurusan ijazah sarjana muda pendidikan geografi di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Baiklah, terima kasih kepada panel kita yang pertama, iaitu saudara Muhammad Zul Amiran bin Ali. Seterusnya kita terus kepada panel kita yang kedua untuk perkenalkan diri beliau. Dipersilakan panel kedua untuk perkenalkan diri. Okay, nama saya Khalid Ismail bin Abdul Rahman, berumur 23 tahun dan merupakan pelajar SNMP Geografi di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Terima kasih kepada panel kita yang kedua, saudara Khalid Ismail bin Abdul Rahman. Okey, seterusnya kita pergi kepada panel yang terakhir, panel yang ketiga, untuk beliau perkenalkan diri. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Az-Zuhud bin Abdul Malik, berumur 23 tahun, pelajar ijazah sarjana muda pendidikan geografi di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Terima kasih kepada panel yang ketiga, iaitu saudara Ahmad Az-Zuhud bin Abdul Malik, kerana sudi perkenalkan diri kita kepada penonton. Okey, seterusnya masa yang ditunggu-tunggu, kita akan terus kepada perbincangan kita pada petang ini. Okey, pada forum ini setiap panel akan mendapat satu soalan dan kita akan pergi kepada panel yang pertama, panel kedua dan terakhir adalah panel yang ketiga. Okey, kita bermula. Okey, sudah ready untuk para panel semua? Okey, baiklah. Saya akan ajukan soalan kepada panel yang pertama. Okey. Sejauh manakah persediaan dan produktiviti persaraan di kalangan penjawat awam di Malaysia ini dalam menuju ke arah Malaysia negara tua? Okey, minta pandangan daripada panel pertama untuk menjawab soalan ini. Okay, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih atas soalan moderator Khairul Azhar bin Nasruddin. Jadi saya terus kepada topik kita, iaitu topik Malaysia negara tua. Jadi tentang persediaan persaraan bagi dan produktiviti bagi penjawat awam ke arah menuju ke arah Malaysia negara tua. Jadi apa yang saya perlu tekankan di sini adalah tentang persediaan pesara penjawat awam itu sendiri, di mana mereka perlu menghadiri kursus pra-persaraan. Bercakap tentang kursus pra-persaraan, di mana Malaysia mempunyai Intan, iaitu agensi Intan, di mana Intan menyediakan kemudahan di mana penjawat awam ini boleh memohon khusus secara atas talian. Jadi apabila kita buka laman web Intan, jadi terdapat pelbagai pilihan kursus di situ. Jadi kalau
kita buka laman web Intan situ, kita boleh tengok macam-macam jenis kursus yang ada. Jadi permohonan kursus ini juga boleh dibuat secara terus, ataupun permohonan boleh dibuat di atas talian di laman web Intan. Salah satu inisiatif kerajaan Malaysia dan Intan ini adalah EPSA, di mana EPSA ini telah diberikan kepada Intan. Intan mempunyai mandat yang sepenuhnya ke atas EPSA ini, di mana menggalakkan penggunaan ICT kepada kaki tangan awam bagi tujuan pembelajaran berterusan dan sepanjang hayat. Setiap penjawat awam sama ada pra, di dalam atau selepas perkhidmatan layak menjadi ahli EPSA yang sedia digunakan dan bebas serta mudah. Jadi semua keahlian bagaimanapun tertakluk pada dasar privasi. EPSA menyediakan pelbagai kursus. Jadi EPSA ini juga kita mempunyai banyak kursus-kursus yang ditawarkan. Jadi penjawat awam ni bolehlah melayari laman web pembelajaran sektor awam. Okey, selain itu kita juga boleh mengambil contoh bakal pesara tentera, di mana pesara tentera ni dia ada persediaan kursus sebelum pesara, di mana Perbadanan Hal Ehwal Bekas Angkatan Tentera iaitu Berhebat telah ditubuhkan melalui Perintah Lembaga Tabung Angkatan Tentera 1994 di bawah kuasa Seksyen 23 Akta Tabung Angkatan Tentera 1973. Jadi penubuhan perbadanan ini sebenarnya penting, dan ia adalah di atas nasihat panel pelaburan dengan kelulusan Menteri Pertahanan dan persetujuan Menteri Kewangan. Perintah Lembaga Tabung Angkatan Tentera ini telah diwartakan pada 25 Ogos 1994 dan berkuasa mulai 30 Ogos 1994. Jadi bercakap tentang Perhebat ini, Perhebat ini telah diberi mandat dan tanggungjawab untuk membimbing dan memilih personel ATM yang akan bersara dan personel bersara supaya mereka dapat kemahiran baru atau peningkatan kemahiran bagi menjalani corak penghidupan baru selepas perkhidmatan ATM. Jadi setiap tahun Perhebat ini akan menganjurkan kursus-kursus jangka pendek yang tidak melebihi 2 minggu, seperti program latihan peralihan bersepadu, industri asas tani dan peternakan. Manakala kursus jangka panjang yang berjangka masa di antara 3 bulan hingga 18 bulan telah dalam bidang binaan dan kejuruteraan, otomotif, elektrik dan elektronik, serta banyak lagi kursus-kursus yang seperti perniagaan, pelancongan, sajian dan perhotelan. Jadi dalam usaha ini sememangnya kita dapat membantu sedikit persediaan para bakal pesara, serta kita akan dapat meningkatkan produktiviti bakal pesara penjawat awam. Jadi setakat itu saja yang saya dapat bahaskan. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada panel pertama kita, Saudara Zul Amiran bin Ali, di atas perkongsian yang disampaikan sebentar tadi mengenai dengan sejauh manakah persediaan dan produktiviti persaraan di kalangan penjawat awam Indonesia ini untuk menuju negara Malaysia sebagai negara tua. Okey, apa yang kita boleh simpulkan daripada panel pertama tadi, beliau ada mengatakan bahawa pihak kerajaan telah pun menjadikan satu orang kata langkah ataupun satu
benda untuk mereka belajar. Sebagai contohnya, apa yang telah disampaikan tadi adalah mengenai dengan e-pembelajaran. Okey, e-pembelajaran ni apa yang disampaikan oleh panel pertama itu adalah para pesara mempelajari bagaimana menggunakan teknologi seperti ICT pada masa hadapan selepas mereka bersara, apakah patutnya mereka lakukan. So dekat sini sangat menarik point dia, iaitu dengan adanya e-pembelajaran ini mampu menjadikan negara kita ni menuju kepada negara Malaysia, negara tua. Seterusnya kita terus kepada panel kedua kita, iaitu saudara Kalas Ismah bin Abdul Rahman. Okey, sebentar tadi kita dah bercakap mengenai dengan persediaan terhadap apa orang kata pesara di kalangan penjawat awam. Okey, untuk soalan yang seterusnya saya akan menanyakan apakah pandangan saudara Kalas mengenai dengan kemampuan negara kita, negara Malaysia menyediakan infrastruktur untuk warga emas menjelang tahun 2030, iaitu menjelang pada tahun 10 tahun yang akan datang. Apakah persediaan untuk menyediakan infrastruktur untuk golongan emas ini? Okey, dipersilakan untuk menjawab. Terima kasih kepada moderator saudara Khairul Azhar. Untuk menjawab soalan mengenai kemampuan Malaysia menyediakan infrastruktur untuk warga emas menjelang tahun 2030, saya ingin menekankan di sini bahawa kita mungkin mempunyai hampir dalam 10 tahun saja lagi, tahun sekarang tahun 2020, untuk menyediakan infrastruktur ataupun kemudahan untuk golongan warga emas ataupun golongan tua di negara kita. Seperti apa yang kita telah tahu, Malaysia atau negara kita, Malaysia, mungkin akan mencapai status negara tua menjelang tahun 2030, iaitu mereka dengan bilangan hampir 15% jumlah penduduk Malaysia pada ketika itu berumur 60 tahun dan ke atas. Di sini apa yang saya ingin terapkan bahawa kerajaan telah menjalankan satu program, iaitu program skim peduli kesihatan, iaitu PKB40, iaitu kerajaan telah mengambil langkah untuk menjaga kewajikan dan juga kewajikan dan juga menguruskan golongan yang berpendapatan bawah, pendapatan B40, iaitu golongan miskin tegar lah. Akan tetapi Malaysia untuk Malaysia sendiri bersedia sepenuhnya ke arah tahun 2030 untuk menyediakan infrastruktur itu sendiri. Malaysia sebenarnya tidak bersedia, kerana kita mungkin hanya ada 10 tahun saja lagi untuk menyediakan infrastruktur yang secukupnya untuk golongan tua di negara kita lah. Ada juga yang berpendapat bahawa golongan tua perlu golongan tua yang bekerja sekarang perlu diberi tempoh persaraan yang lebih lama. Sekarang kan lebih 60 tahun maksimum untuk bersara. Mungkin ada yang memberi pendapat bahawa menganjakkan lebih banyak masa lagi, iaitu lebih 60 tahun untuk tempoh persaraan. Ya, itu dengan ini dapat meningkatkan ekonomi golongan tua, iaitu supaya mereka lebih mempunyai kuasa, mempunyai simpanan untuk mereka menjalankan hidupan selepas bersara. Tetapi fakta yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Ber Negara, kajian telah dilakukan bahawa
hampir 25% daripada responden yang telah mereka lakukan, 25% pesara ya, masih 25% pesara daripada responden masih mempunyai hutang terkumpul, iaitu hutang yang mereka ada sebelum mereka bersara. Oleh sebab ini timbul pendapat bahawa untuk menganjakkan lebih banyak lagi, lebih lama lagi masa persaraan untuk mereka menjalankan mereka bekerja. Untuk menapi masalah ini, kerajaan telah memulakan projek-projek yang melibatkan prasarana dan akan memberi subsidi yang lebih banyak kepada golongan-golongan ini untuk membantu mereka untuk terus meneruskan kehidupan selepas bersara kelak. Namun pada masa kini juga kita ada 10 tahun lagi untuk ke tahun 2030. Sekarang hampir 60% penjawat awam yang berumur bawah 40 tahun mula mendapatkan nasihat kewangan mengenai cara mereka untuk menguruskan kewangan mereka setelah bersara. Ianya bagus untuk mereka merancang masa hadapan, dan juga bagus untuk kerajaan mendapatkan mendapatkan maklumat-maklumat untuk menambah baik infrastruktur ataupun prasarana yang untuk mereka kelak apabila mereka tua kelak. Apa yang lebih, okeylah, itu sajalah daripada saya. Okey, terima kasih. Kembali pada moderator saudara Khairul Azhar. Okey, terima kasih kepada panel kita yang kedua tadi, saudara Khalas Ismah bin Abdul Rahman, mengenai dengan kemampuan Malaysia menyediakan infrastruktur untuk warga emas menjelang tahun 2030. Okey, apa yang boleh saya simpulkan di sini mengenai dengan Malaysia menuju ke negara tua. Kebarangkalian Malaysia akan menjadi negara tua pada tahun 2030, di mana tahun 2030 ini Malaysia akan menjadi sebuah negara yang tua. Tapi walau bagaimanapun, apa yang telah diperbincangkan tadi oleh saudara Khalid Ismah, mungkin kita ingin menjadi negara tua tidak akan sampai, kerana sekarang ini sudah menjelang tahun 2020. So Malaysia tinggal hanya lagi 10 tahun lagi untuk orang kata untuk mendapatkan untuk menuju Malaysia negara tua. Jadi dekat sini pelbagai langkah ataupun program yang telah dilakukan oleh kerajaan, di mana antara salah satu yang telah diberikan oleh panel kita yang kedua tadi adalah program skim peduli kesihatan, iaitu PEKA B40. Okey, PEKA ini adalah bertujuan untuk menjaga kebajikan dan menguruskan mengenai dengan kewangan kesihatan kepada golongan miskin, iaitu golongan B40 ini. Dengan adanya program sebegini, mungkin negara kita ini akan dapat menuju kepada negara tua. Okey, mungkin ada satu lagi poin yang tertarik yang saudara Khalas berikan, iaitu mungkin pesara dari penjawat awam ini akan bersara lambat. Mereka akan bersara dilambatkan daripada umur 50 mungkin ke 60 tahun untuk mereka bersara. Okey, itu sahaja yang tu, sebab kita sudah tak cukup masa untuk simpulkan. Kita beralih kepada panel kita yang ketiga, iaitu saudara Ahmad Az-Zuhur bin Abdul Malik. Okey, untuk soalan kepada panel kita tiga ini adalah mungkin sebentar tadi telah pun panel pertama menerangkan mengenai dengan persediaan dan produktiviti pesara pada kalangan penjawat awam, dan panel kedua pun telah berbincang mengenai dengan
penyediaan infrastruktur kepada golongan emas menjelang tahun 2030. Dan mungkin soalan yang seterusnya kita akan bertanyakan mengenai dengan okey, apakah pandangan saudara Ahmad Az-Zuhur, bagaimana Malaysia akan berdepan dengan situasi negara tua ini dari aspek keperluan tenaga kerja. Okey, dipersilakan untuk menjawab soalan ini. Moderator, atas soalan yang diajukan kepada saya, iaitu bagaimana Malaysia akan berdepan mengenai isu negara tua dari aspek penggunaan tenaga kerja. Okey. Pertama sekali, pada pandangan saya, kita boleh belajar dari negara Jepun. Okey, sebab apa saya pilih Jepun kat sini? Seperti mana yang kita ketahui, Jepun berbeza dengan Malaysia, iaitu negara Jepun sudah pun ataupun sedang bergelut dengan realiti penuaan dengan kadar jangka hayat yang paling tinggi di dunia, iaitu sekitar 83 ke 84 tahun purata bagi jantina lelaki dan wanita. Ini telah pun meletakkan Jepun sebagai negara yang mempunyai jangka hayat yang paling tinggi di dunia berbanding dengan negara-negara lain seperti Australia, Switzerland, Sweden dan sebagainya. Okey, dengan kadar penuaan yang begitu rancak, Jepun telah ataupun sedang melaksanakan pelbagai strategi yang boleh dijadikan panduan bagi negara seperti kita, iaitu Malaysia, yang akan berdepan dengan isu penuaan ini. Okey, dari hasil pemerhatian yang dilakukan secara langsung, beberapa pengajaran penting boleh diperhatikan dan dijadikan contoh ataupun amaran awal untuk Malaysia, iaitu negara kita sendiri. Okey, jika kita nak melihat dari aspek penggunaan teknologi untuk penggantian tenaga kerja manusia, iaitu seperti mana Jepun yang menggunakan tenaga robotik ataupun teknologi robot untuk menjaga warga emas. Okey, isu kita sendiri iaitu penuaan. Bila kata isu penuaan ini, maka banyak warga emas yang berada di sesuatu negara itu. Jadi Malaysia, bila kata penuaan terlalu banyak, iaitu banyak warga emas di Malaysia, maka akan terbuka satu bidang sektor yang menggunakan banyak tenaga kerja, iaitu di bidang sektor penjagaan warga emas. Okey, jika kita nak menggunakan teknologi, iaitu teknologi robot untuk menjaga warga emas, saya rasa tak boleh dijadikan sebagai penanda aras untuk Malaysia, iaitu kerana Malaysia jelas tidak mampu untuk mencapai tahap penguasaan teknologi seperti mana yang berlaku di Jepun sana. Penguasaan teknologi ke tahap yang serupa memerlukan bukan sahaja keupayaan kewangan, tetapi juga perubahan sikap dan juga mentaliti yang menyeluruh terhadap teknologi. Sesuatu yang mungkin mampu dicapai, tetapi memerlukan masa yang sangat panjang lah saya rasa, dan juga anjakan paradigma yang sangat besar. Okey, dasar pintu kita lihat daripada segi penggunaan teknologi itu, kita tak mampu untuk bersama dengan Jepun. Jadi kita lihat untuk tenaga kerja manusia semata-mata. Okey, dasar pintu tertutup Jepun telah diketahui oleh umum. Jepun tidak menerima mana-mana tenaga kerja asing, iaitu hanya pada akhir tahun 1980-an. Dengan ancaman kekurangan buruh yang semakin meningkat, wujud keperluan untuk Jepun menerima pekerja asing, peningkatan jumlah warga emas yang ketara dan kekurangan orang muda memaksa Jepun mengubah polisi tutup pintu itu kepada dasar pintu yang terbuka untuk menerima tenaga kerja dari luar. Okey, dan dari situ saya rasa Malaysia tak ada isu mengenai tenaga kerja dari luar, itu kerana Malaysia sudah pun mengamalkan dasar pintu terbuka sudah pun lama. Seperti mana yang kita boleh lihat sekarang, banyak warga Bangladesh, Indonesia, Nepal dan juga Myanmar. Tetapi bila kata ada tenaga kerja luar, adalah kontroversi-kontroversinya yang tersendiri, bukan? Okey, keperluan terhadap pekerjaan ini meliputi semua jenis pekerjaan lah. Sungguh pun demikian, seperti mana yang kita katakan tadi, sektor penjagaan warga emas adalah bidang yang paling kritikal. Perkara penting yang wajar diberi perhatian adalah aspek kemahiran dalam penjagaan warga emas.
Jepun menghadapi masalah dengan bilangan penjaga warga emas serta kemahiran penjagaan yang rendah. Okey. Jika Malaysia ingin mengurangkan masalah dalam hal yang sama, perkara ini saya rasa perlu diberikan perhatian yang sewajarnya melihat kepada realiti semasa negara kita masih belum mempunyai polisi yang khusus berkaitan penjagaan warga emas, termasuk kepakaran sebagai care workers ataupun pekerja untuk menjaga dalam sektor menjaga warga emas ini sendiri. Dengan kadar jangka hayat yang semakin bertambah, dijangka negara kita saya rasa perlu bersedia dalam mengendalikan bilangan warga emas yang memerlukan penjagaan khusus, termasuk warga emas yang mengalami masalah penyakit seperti demensia dan sebagainya. Jadi saya rasa kerajaan perlu merangka dari sekarang, iaitu ataupun perlu mewujudkan satu khusus untuk menjaga, untuk melahirkan tenaga mahir dalam bidang tersebut. Okey, itu saja pandangan saya terhadap penggunaan tenaga kerja yang perlu dihadapi oleh Malaysia. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada saudara Ahmad Az-Zuhud yang merupakan panel yang terakhir kita pada petang ini, di atas pengkongsian mengenai dengan pandangan beliau bagaimana Malaysia akan berdepan dengan situasi negara tua dari aspek keperluan tenaga kerja. Okey, menarik sebenarnya apa yang telah disimpulkan oleh panel ketiga kita tadi, saudara Ahmad Az-Zuhud, mengenai dengan keperluan tenaga kerja. Beliau ada mengatakan mengenai dengan Malaysia perlu mengikuti contoh seperti negara Jepun. Okey, seperti yang semua tahu, negara Jepun ni merupakan negara yang mempunyai jangka hayat yang tertinggi di dunia. Dia mempunyai kadar kematian yang rendah, dan kematiannya rendah, dan dia menjadikan sebuah negara yang jangka hayatnya tinggi disebabkan mungkin adalah antara faktor dia adalah faktor kesihatan yang telah kerajaan telah buat satu program untuk menjaga kesihatan kebajikan kepada golongan tua ini. Dan sekitar purata umur di negara Jepun ini adalah bagi golongan lelaki dan perempuan ini adalah sekitar berumur 83 tahun dan sehingga 84 tahun. Ini adalah sekitar purata umur negara di Jepun. Okey, berbalik kepada soalan tadi, keperluan tenaga kerja. Apa yang telah disampaikan oleh saudara Az-Zuhud tadi, kalau kita lihat kepada Malaysia, memang jauh berbanding dengan Jepun, kerana Jepun ni merupakan negara yang kita sudah tahu teknologi dia sangat canggih, mewah, dan mereka tenaga kerja ni tidak menggunakan khidmat manusia. Mereka sudah, orang kata, jauh daripada kita kerana dengan adanya robot-robot yang membuat kerja. Tapi bila kita berbanding dengan negara Malaysia ini tidak lagi capai negara maju, taraf negara maju, sebab negara ni adalah negara yang sedang membangun. Jadinya dalam kita Malaysia ini, kita tiadalah mengadakan robot sebagai tenaga kerja. So jadinya keperluan tenaga kerja ini perlu diberi bimbingan kepada rakyat Malaysia untuk menjaga golongan-golongan warga emas ini yang telah disampaikan oleh saudara Ahmad Az-Zuhud sebentar tadi. Okey, berakhirlah sudah kita punya forum sembang santai kependudukan, iaitu yang bertajuk Malaysia Negara Tua. Setakat itu sahaja forum kita pada petang ini. Terima kasih sangat-sangat kepada semua penonton yang menonton video ini, yang melihat perbincangan daripada panel pertama kita, iaitu saudara Zul Amiran, saudara Khalid Ismah, dan yang terakhir iaitu saudara Ahmad Az-Zuhud. Terima kasih kepada para panel kita kerana sudi bersama kita pada petang ini dalam forum sembang santai kependudukan ini. Okey, akhir kata daripada saya, terima kasih kerana menonton, dan maafkan kami jika terdapat sedikit kesalahan ataupun
salah info mengenai dengan ini, sebab ini pun adalah proses pembelajaran untuk kami semua. Okey, dengan itu berakhirlah sudah forum kita pada petang ini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada panel-panel kita dan para penonton yang masih setia bersama kita sehingga penghujung forum ini. Dan selamat petang kepada semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.